dan mendidik kita semua ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang Allah sekalian, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kerana kekasih Allah. Ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesaat berdialog dan bercakap dengan Tuhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, Tuhanku, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Allah, aku wahai Tuhanku. Ketika itu Allah menjawab, Anta Habibullah, mencintai seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang mengahwini seorang perempuan, bila mana dia mengahwini seorang perempuan yang dikahwini oleh seorang laki-laki itu, dia kena turut mencintai ayah dan juga ibu laki-laki itu, barulah dia akan dicintai oleh laki-laki itu. Begitu juga seorang laki-laki yang mengahwini seorang perempuan, dia mesti turut mencintai ayah dan ibu perempuan itu, barulah dia dicintai oleh orang yang dia cintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad. Bila mana kita, kalau sekadar kita nak mencintai Tuhan, kita tak mencintai Nabi, kita tak akan dicinta oleh Tuhan. Sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad, kita kena membuktikan kita cinta pada Nabi. Bagaimana pembuktian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita sebut, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia telah mencintaiku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW mengajar kita mencintainya. Sebab tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana hadis yang biasa kita dengar, Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehinggalah aku lebih ia kasih daripada dia kasih kepada ibu dan ayahnya, daripada dia kasih kepada anak-anaknya, daripada dia kasih kepada manusia keseluruhannya. Tuan-tuan, bererti apa tu? Bererti melebihi yang lain, iman kita masih belum sempurna. Tuan-tuan, cinta menuntut bukti. Nabi minta satu je bukti, man ahya sunnati habbani, maka berarti sesungguhnya cintaiku. Sebab cinta ni tuan, cinta itu mengikut. Bagi contoh,
Ada orang demi cintanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, demi cintanya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh. Tempat yang terbaik bagi seorang isteri ialah di sisi suaminya. Sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang terbaik bagi seorang isteri ialah di sisi suami dia. Sebagai contoh, orang perempuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluarganya kaya, suami dia orang biasa je. Tapi oleh kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cinta, seorang perempuan sanggup untuk tinggal di rumah biasa daripada tinggal di rumah bagai istana. Tuan-tuan, tu cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia mengikut. Cinta menyebabkan kita akan menurut dan mengikut ahwal dan perangai orang yang kita cinta, orang yang kita suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu orang panggil idola. Kalau seseorang itu idola kita, ikutan kita, kita tiru dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak muda yang minat seorang pemain bola akan tiru macam mana cara dia pakai, rambut dia macam mana. Tu cinta, itu mengikut, kasih itu mengikut. Maka begitulah kita cinta kepada para alim ulama kita. Ada seorang tok guru kita dulu, almarhum Tuan Guru Haji Rafi'i, Corok Salang, Parit Panjang. Tok guru dia Haji Omar Zuhdi. Tok Guru Haji Omar Zuhdi ni ialah di antara ulama yang besar Kedah dulu, ataupun orang panggil Tok Guru Haji Umar Pondok Lanai. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana saya tengok Tuan Guru Haji Rafi'i ni, tuan-tuan, kalau tengok Tuan Haji Rafi'i Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita boleh nampak kata dia ikut Tuan Guru dah. Tuan Guru Jumaat Lanai ni tuan-tuan, dia passion dia tak pakai baju, butang bawah bubuh habis. Dia tinggallah satu butang, dua butang. Itu pun diikut, ditiru oleh Tuan Guru Haji Rafi'i. Benda tu bukan wajib pun, bukan sunat pun, tapi Tok Guru diikut. Jadi minat dan cinta itu mengikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu dulu-dulu seseorang yang alim bawa akan tanya, Tok Guru dia siapa? Sebab kalau nak tahu Tok Guru dia, nak kenal Tok Guru dia, itulah dia. Seseorang yang mengaji daripada seseorang guru yang dia kasih, yang dia cintanya macam Tok Guru dia. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa nak kenal Tok kenali, kena carilah siapa-siapa di kalangan tok guru kita yang masih ada, dia anak murid Tok kenali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukan perlakuan, yang lebih penting ialah akhlak. Sebab akhlak ni tuan-tuan, dia ialah satu pemindahan. Wasallam telah memindahkan akhlak pada para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tuan-tuan, dia suka yang baik, dia tak suka yang tak baik. Itu fitrah. Buktinya dia suka orang buat baik kat dia, dan dia tak suka orang buat jahat kat dia. Itu fitrah. Kalau orang buat baik kat dia, dia puji meleleh orang tu, amboi baguslah dia tu. Kalau orang tu buat jahat kat dia,
dia sumpah seranah, maki, hamun tak tahu. Tu maknanya setiap manusia ni dia ada fitrah yang baik. Maka Nabi SAW datang untuk menyempurnakan akhlak yang jadi fitrah pada manusia tu. Makna sifat baik yang dalam diri manusia itu hendaklah dibina, hendaklah dididik. Maka Nabi SAW selama 23 tahun telah mendidik satu generasi, dia panggil generasi sahabat. Maka sebab itu siapa-siapa nak tengok Rasulullah, tengok akhlak sahabat. Sampai Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat aku umpama bintang, mana-mana seorang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Maka sebab itu tuan, anak-anak ni, bahkan kita semua, kita kena baca tentang kisah-kisah sahabat. Bila mana kita baca tentang kisah-kisah sahabat, kita akan terpegun dengan kemuliaan, ketinggian akhlak para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana mereka hidup seharian bersama Rasulullah, bagaimana mereka mencintai dan mengikut ataupun meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh tuan-tuan, dalam perkara ibadat, nama dia sebagai contohnya sembahyang. Cara Nabi sembahyang seperti Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Pasal apa Nabi sebut macam tu? Sebab sembahyang ni dia akan melahirkan akhlak yang mulia. Orang ni tuan-tuan kalau tak sembahyang, akhlak tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sahabat lah, kita kata dia tu ngaji pondok tapi tak sembahyang, tak ada akhlak. Ada tuan-tuan, saya pernah jumpa guru kafar tapi tak sembahyang. Satu orang anak murid saya, ayahnya mak dia meninggal. Ayah anak murid saya ni mak dia meninggal. Ayah dia kahwin dengan seorang guru kafar. Anak murid ni akhirnya dia bercerita, ustaz, macam mana nak buat ustaz? Mak saya tak sembahyang. Mak saya ngajak kafar ustaz. Tuan-tuan, apa maknanya? Maknanya sebab akhlak yang paling kita kena jaga adalah akhlak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, tapi dengan Tuhan tak sembahyang, tak ada akhlak. Maka Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Siapa yang tengok Nabi sembahyang tu? Para sahabat. Lepas tu siapa pula tengok para sahabat sembahyang? Tabi'in. Lepas tu siapa pula tengok para tabi'in sembahyang? Tabi'un tabi'in. Maka tuan-tuan, sampailah hari ini kita sembahyang mengikut macam mana guru kita sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sakat kita belajar tentang sembahyang, tapi kita kena mengaji macam mana sembahyang. Tentulah bila mana kita nak mengaji tentang sembahyang, kita kena memperolehi ilmu tentang sembahyang daripada seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, kalau kamu tengok bagaimana Nabi sembahyang, kamu sembahyang macam Nabi sembahyang, tentu maka sembahyang akan menumbuhkan akhlak. Orang yang akhlak mulia sebab dia sembahyang. Orang yang tak sembahyang tak boleh tumbuh akhlak yang baik. Sebagai contoh, dalam sembahyang tak boleh makan, dalam sembahyang tak boleh minum, tak boleh bersembang. Itu peraturan dalam sembahyang.
Maka orang yang ikut peraturan dalam sembahyang, dia akan mengikut peraturan Allah Subhanahu wa taala di luar sembahyang. Sebab itu kata ulama, kita kena bawa perangai dalam sembahyang keluar sembahyang. Kalau dalam sembahyang kita boleh ikut perintah Allah, maka luar sembahyang pun kita boleh ikut perintah Allah. Kalau orang tu tak sembahyang, macam mana nak buat keluar perangai dalam sembahyang keluar sembahyang? Bagi contoh, satu budak muda naik motor, seorang perempuan perempuan couple-nya di belakang dia. Ada Sayyidina Muhammad. Tanpa segan silu bawa anak dara orang. Agak-agak semayang tak katanya. Kalau tuan-tuan jumpa lah, berhenti traffic light tu, ada budak muda, ada budak perempuan, peluk dia, tuan-tuan turun cermin kereta, tuan tanya, semayang tak? Agak-agak jawapan dia apa? Semayang? Takkan semayang macam tu kot? Mesti tak semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bawa kamera, tuan-tuan bawa kertas, bawa pen, tuan-tuan pi datang mana, ada Sayyidina Muhammad kan ke di taman-taman bunga ke, tuan tengok hamba kapal-kapal, tuan tanya, nak tanya sikit boleh tak? Semayang tak? Tuan-tuan, orang semayang tak gamak pegang perempuan. Orang semayang tak gamak pegang gelas arak. Tu orang semayang. Makna apa tuan-tuan? Semayang menumbuhkan akhlak yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, tentu saja, sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu semayanglah seperti mana kamu tengok aku semayang. Nabi semayang macam mana? Kita kena belajar. Semayang ni tuan-tuan, dia bukan menunaikan semata-mata, tapi semayang hendaklah didirikan. Maka sebab itu arahan semayang ialah aqimus salah, dirikan semayang. Dirikan semayang. Dirikan tu makna apa? Dirikan maknanya melakukan perbuatan sembahyang, mengucapkan perkataan-perkataan tertentu dalam sembahyang, mula daripada angkat takbir sampailah kita bagi salam, tu mendirikan sembahyang. Tapi kalau sakat rupanya, dia masih belum makna mendirikan. Dia mesti ada ruh kepada hak kita dirikan tu. Apa ruhnya? Khusyuk. Ruhus salah al-khusyuk. Ruh pada sembahyang ialah khusyuk. Maka tuan-tuan, Allahumma salli lah orang yang sembahyang, yang kita rasa terpegun dengan dia sembahyang. Saya pernah sembahyang waktu masa di Mesir, waktu tengah mengaji dulu, hari Jumaat sembahyang tepi pada angkat takbir sampai bagi salam menangis sahaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah Rasulullah. Sembahyang yang hidup. Sembahyang yang hidup adalah sembahyang yang dalam sembahyang itu ada khusyuk. Atau masa lepas habis mengaji, dah kerja dah, Sahabat Sayyidina Muhammad, hari Jumaat juga, di masjid kami di Pokok Senar tu, ada satu orang mayang tepi saya, Sahabat Sayyidina Muhammad. Dia pakai baju teluk belanga, baju kurung putih, kain dia putih juga, kain petak-petak putih, serban putih, kepiah putih, dia yang tak apa putih. Sahabat Sayyidina Muhammad, tak mau kata hitam, dia yang tak apa putih. Tuan-tuan, daripada angkat takbir sampai bagi salam sama macam saya tengok di masjid dulu, jumpa orang tu menangis saja. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni kalau Tuhan bagi, kalau tak semua mayang kita boleh menangis,
Harap-haraplah sebelum mati adalah seminit, 2 ataupun 2-3 saat kita boleh keluar air mata. Sebab kita nak duduk di tempat sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina, orang yang duduk di saf paling belakang dengar Allahumma salli ala sayyidina Umar. Saya kalau saya pergi Mekah tuan-tuan, saya boleh kata macam ni lah. Imam Sudais tu angkat takbir semayang kena nak teriak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Mahir semayang kira nak menangis. Tak tahu macam mana hati dia dengan Tuhan. Tu dia panggil khusyuk. Maka tuan-tuan, sallallahu sayyidina Muhammad, maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak tiru Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam semua aspek kehidupan, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena belajar. Belajar ni daripada umur mereka ni sampai mati, takkan habis-habislah belajar ni. Kalau kita kata kita ada ilmu, ada orang mengajar, cuba duduk dengar, kita akan dengar yang kita tak pernah dengar lagi tu. Sebab ilmu Tuhan ni luas tak habis. Pilah duduk atas surah habang lah hang alim tu orang mana. Tapi kalau hang duduk dengar orang mengajar, sekalipun hang mengajar tu budak muda, sekalipun ustaz muda, hang akan dapat ilmu daripada budak muda. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita nak pelajari lah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita anak-anak, kita orang tua, dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Nabi kata bukan di kalangan umatku orang yang tak memuliakan orang tua kami dan tak mengasihi orang-orang muda kami. Tentu ya, tu akhlak. Laisa minna, Nabi tak mengaku orang tu umat kalau dia tak muliakan orang tua dan dia tak mengasihi anak-anak muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak kita. Di Madinah ada satu orang tua buta. Nabi yang mulia ni sallallahu alaihi wasallam selalu ke rumah orang tua ni, Nabi bagi dia makan. Nabi yang mulia tu selalu menyuapkan makanan ke mulut orang tua ni. Tuan-tuan, lepas Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang menyambung kerja mulianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dialah dia ambil alih pisuap makanan ke mulut orang tua ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, hari pertama Sayyidina Abu Bakar pisuap makanan dalam mulut orang tua ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang tua tu kata, hang bukan hadut suap mulut, hang bukan hadut main suap selalu kan? Hang bukan hak selalu main suap kan? Tuan-tuan, orang tua tu tanya, hang bukan hak selalu main suap kan? Sedangkan dia buta. Sayyidina Bakar mengiyakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hang tahu tak siapa ada main suap kat hang? Tak tahu. Rasulullah, baru dia tahu. Yang main suap kat dia tu Rasulullah, baru dia tahu. Makna apa tuan-tuan? Sebab berbeza di antara Nabi suap dengan dia suap. Nabi lemah lembut, suap lagi lembut. Abu Bakar tu orang lembut lah, tapi Nabi lagi lembut. Makna apa tuan-tuan? Itulah Rasulullah. Anak-anak muda yang hormat orang tua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, di mana-mana pula sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita khidmat dekat orang tua. Contoh, kita naik bas ataupun kita naik train ke, naik LRT ke, orang tua naik sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan,
Budak muda yang ada akhlak, dia tak sanggup diri, dia cakap pakcik main duduk pakcik, tu ada akhlak. Sebab Nabi kata tidak ataupun bukan di kalangan umatku orang yang tak memuliakan orang tua di kalangan umatku. Bahkan orang tua yang budak muda memuliakan orang tua ni. Budak muda ni tuan-tuan, Musa Sayyidina Muhammad, esok ketika mana dia tua, esok orang akan nak, Tuhan akan hantar budak muda pula akan memuliakan dia. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, Musa Sayyidina Muhammad, ma min syabbin ma akrama syabbun syaikhan illa qayyadallahu man akramahu 'inda sinnih. Sayyidina Muhammad, tidak ada satu budak muda yang muliakan satu orang tua, melainkan esok Tuhan akan takdirkan orang muda pula akan memuliakan dia ketika dia tua esok. Tu dia dipanggil polisi Tuhan, memuliakan orang tua. Esok kita tua, orang muda pula memuliakan kita. Bahkan tuan-tuan, bila mana kita tua, Musa Sayyidina Muhammad, bila mana kita tua, ni budak-budak muda, Musa Sayyidina Muhammad, kena ada perasaan kasih sayang. Macam mana kita rasa dekat anak kita, begitu kita kena bagi kasih sayang pada anak-anak muda, orang muda-muda. Tuan-tuan, begitulah Nabi mengajar kita. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sebut, irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani orang yang berada di muka bumi, nanti kamu akan dikasihani oleh yang berada di langit, iaitu para malaikat. Contoh tuan tengok orang banjir tu. Banjir kali ni pelik tuan-tuan. Tak habis-habis lagi banjir. Dulu sekali harung ya, balik rumah basuh, rumah habis, basuh rumah mai dia pula. Ni dia cerita kemarin di Diarang. Pengalaman apa? Banjir sebelum ni, Musa Sayyidina Muhammad bila habis banjir, balik rumah basuh, beli tikar baru, beli kapet baru, pasang kapet baru, mai yang kedua habis. Tuan-tuan, Musa Sayyidina, ni hari ni dibaling, habislah Kedah ni, habislah. Pokok Sena, Kuala Nerang, Jitera, Alok Stang, baling, habislah Kedah ni. Ayam pula derah-derah. Tuan-tuan, Musa Sayyidina Muhammad, kena ada apa hati kita, kesian kat mereka, kena ada hak itu. Sebab Nabi kita ajak, irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani, kesian dekat orang yang berada di muka bumi, nanti kamu akan dikasihani oleh yang berada di langit. Malaikat kesian dan kasih pada kita. Tapi Tuhan Maha Kaya, dia buat lembut sungguhlah. Di Florida ni hancur rumah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Padatlah. Dia bom negara orang, dia bunuh orang, dia perancung orang. Tuhan hantar tentera dia, angin yang main, ombak yang main, habis negara dia. Kasar Tuhan buat Sayyidina Sayyidina Muhammad. Hak di Vietnam, hak di China, sakan-sakan. Tapi mai kot kita ni tuan-tuan tak selaju macam sana. Lemah lembut Tuhan buat kat kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna apa? Makna kita masih ada doa yang mustajab. Ada ulama-ulama kita, tutup guru kita, para ahli ulama kita yang berdoa pada Allah, yang bala nak turun tu walaupun nak turun habis tapi tertahan. Allahumma salli ala Sayyidina. Di Florida tu mana ada siapa? Ada tok guru lah. Ada wali ke tak wali, kekapiak semua. Dan tuan-tuan, semua tu ialah pedoman untuk kita tiru, untuk kita ikut bagaimana Nabi SAW. Maka subhanallah, cuba tengok Sayyidina Ali karamallahu wajah. Satu masa Sayyidina Ali nak pergi masjid bayang subuh. Dalam nak pergi masjid tu tengok ada satu orang tua pakai tongkat, bongkok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali teringat orang muda kena hormat orang tua. Hebatnya akhlak Sayyidina Ali, hak Nabi kita titip, hak Nabi kita
tanam dalam hati dia, dia tak potong orang tua ni. Allah Sayyidina Muhammad, orang tua jalan pelan, bertongkat lagi, Sayyidina Ali tak potong. Sedangkan Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sudah mengangkat takbir di masjid. Bila main tang rokok, malaikat tahan. Malaikat letakkan sayapnya di atas kepala Rasulullah, tahan untuk memberi tempoh pada sana Ali mai. Kalau Nabi kita angkat kepala, berarti senang ni tak dapat rakaat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali pun ikutlah orang tua ni. Orang tua ni jalan pergi ke arah masjid. Sampai di masjid, tak masuk masjid, dia lencong. Ui, kerana Sayyidina Ali bukan Islam, maka Nasrani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ingat Islam, Nasrani. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Ali angkat takbir, Allahu Akbar, baru malaikat lepas sayapnya. Nabi sami Allahu liman hamidah. Tuan-tuan, mana apa? Itu akhlak Nabi yang mulia. Nabi kita mengajar untuk kita memuliakan orang yang lebih tua. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka anak-anak yang ada ni, muliakan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Saya teringat tu masa Tuanku Ustaz Fadil Nur, dia cerita tentang akhlak Tuanku Haji Hadi. Tuan Haji Hadi ni muda banyak, kira dia sebuah dengan umur Ustaz Fadil Nur. Ustaz Fadil cerita masalah Sayyidina Muhammad, Ustaz Tuan Haji Hadi, dia kata Ustaz Fadil, dia sebut Tuan Haji Hadi Ustaz Hadi. Dia kata, Ustaz Hadi, pengalaman mereka makan, Tuan Haji Hadi ni tak akan ambil makan barulah mulut suap, sehingga Ustaz Fadil ambil makanan barulah mulut suap, barulah Tuan Haji Hadi akan mula makan. Tu akhlak. Tu pun satu akhlak. Maknanya kita masalah Sayyidina Muhammad, kalau nak makan di rumah ni dengan mak, ayah apa semua, jangan kita dulu bagi mak ayah makan dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi guru kita, mereka dulu. Ataupun kita makan dalam talam tu, orang tua dulu, ada orang tua, dia dulu, barulah kita makan. Nabi SAW dalam perkara akhirat, Nabi yang paling, Nabi yang duduk depan. Tapi dalam perkara dunia, oranglah dulu Nabi mendahulukan. Macam kita makan, ada orang makan, tuan-tuan, dia tak faham, dia tak reti, dia kira dia dulu. Oi, ayam ni dia ada hak, dia minat. Ada orang minat tulang, ada orang minat isi. Makan ni walaupun dia baca bismillah, ada baca doa, tapi dia ambil hak dia suka dulu, baru dia bagi orang ambil. Kalau masalah sana orang ambil dulu, terlepaslah hak dia suka tu. Tapi Nabi kita ajak ad-dunya lil jami' wal akhiratu lil muti'. Dunia untuk semua, akhirat untuk orang yang taat pada Allah saja. Nabi SAW, sunnah Nabi, sebelum Nabi memulakan dengan diri dia, Nabi kutip ataupun Nabi ambil lauk, Nabi letak pada orang tu, baru Nabi makan. Sayyidina Muhammad. Ada orang, tuan-tuan, macam orang dalam perkara dunia. Jadi subhanallah, mana-mana orang yang mengutamakan orang dalam perkara dunia, itu kata ulama, al-ithar bil qurbi makruh, mengutamakan orang lain dalam perkara mendekatkan diri pada Allah. Orang hak depan tu, dia pergi ke depan lagi, jadi soft tu kosong, kita pun kata sila
kita bercakap tentang akhlak Rasulullah, sesungguhnya tak akan habis, sehingga kita akan mendapat yang baru, kita akan dengar yang baru, sehingga semangat untuk menjejak sehabis rapat sunnah-sunnah kita. Terima kasih tuan-tuan yang mati Allah sekalian, yang baik daripada Allah kurang saya sendiri, fadazakumullah. Jadi kalau siapa-siapa yang ada kesempatan jemput ke pondok saya di Kuala Nerang, tapi daripada Bidung ni nak pergi Kuala Nerang tu Allah Ta'ala jadikan pertemuan kita kerana Allah dan perpisahan kita lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.